Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-17 daripada bab An Abi Dzarr Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلى نفسه قال سعيد كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه رواه مسلم وروينا عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث. Maksudnya dari Abi Dzarr Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara yang diriwayatkan olehnya dari Allah tabaraka wa taala bahwasanya Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman berlaku daripada diriku dan aku jadikannya kalangan kamu diharamkan, maka jangan kamu berlaku zalim sesama kamu. Wahai hamba-hambaku, tiap-tiap kamu sesat, malaikat sesiapa yang aku beri petunjuk kepadanya, maka mintalah petunjuk daripadaku, nasaya aku beri petunjuk kepada kamu. Wahai hamba-hambaku, tiap-tiap kamu lapar, malaikat sesiapa yang aku beri makanan kepadanya, maka mintalah makanan daripadaku, aku beri makanan kepada kamu. Wahai hamba-hambaku, tiap-tiap orang kamu bertelanjang, malaikat sesiapa yang aku beri pakaian kepadanya, maka mintalah pakaian daripadaku, aku beri pakaian kepada kamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kamu melakukan dosa di waktu malam dan siang, dan aku mengampuni dosa-dosa semuanya, maka mintalah ampun kepadaku, dan saya aku ampunkan kepada kamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kamu tidak akan mencapai untuk memberi mudarat kepadaku, maka kamu dapat memberi mudarat kepadaku, dan kamu tidak mencapai untuk memberi manfaat kepadaku, lalu kamu memberi manfaat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, kalau sekiranya yang awal kamu dan yang akhir kamu, manusia kamu dan jin kamu, kamu semua
berada dalam keadaan orang yang paling bertakwa kalangan kamu, maka tidaklah menambahkan kerajaanku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, kalau sekiranya awal kamu, akhir kamu, manusia kamu dan jin kamu dalam keadaan jahat, sejahat-jahat seorang yang paling jahat kalangan kamu, tidak boleh mengurangkan kerajaanku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, kalau sekiranya yang awal kamu, akhir kamu, manusia kamu, jin kamu berada di satu tempat, lalu kamu meminta kepadaku, lalu aku beri tiap-tiap orang kalangan kamu akan mintakannya, tidak mengurangkan apa yang ada di sisiku sedikit pun, malaikat seperti kurangnya jarum yang dicelup dalam lautan yang luas. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya amalan-amalan kamu aku simpankan untuk kamu, kemudian aku tunaikannya kepada kamu. Maka sesiapa yang mendapati dirinya dalam keadaan baik, hendaklah dia memuji Allah, dan sesiapa yang mendapati dirinya dalam keadaan yang lain daripada itu, maka janganlah dia mencela melainkan dirinya sendiri. Kata Sa'id bin Musayyab yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Idris Al-Khawlani. Apabila membaca hadis ini, berdiri di atas dua lututnya, hadis riwayat Muslim, dan meriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, katanya, tidak ada kepada ulama negeri Syam hadis yang lebih mulia daripada hadis ini. Hadis ini dinamakan hadis Qudsi. Hadis Qudsi ialah maknanya daripada Allah dan lafaznya daripada Nabi SAW. Berbeza dengan Al-Quranul Karim, lafaz dan maknanya daripada Allah. Ini maknanya daripada Allah, lafaznya daripada Nabi SAW yang diucap oleh Nabi sendiri. Adapun Quran itu ayatnya daripada Allah, maknanya daripada Allah Ta'ala. Hadis ini memberi makna yang sangat besar. Yang meriwayatkan hadis ini Abu Dzar, Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu. Abu Dzar ialah termasuk kalangan as-sabiqun al-awwalun, sahabat-sahabat yang awal masuk Islam. Dia bukan daripada penduduk Mekah, dia daripada Bani Ghifar, duduk di luar daripada negeri Mekah. Bila dia mendengar kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dia pergi ke Mekah cari Nabi untuk masuk Islam. Dan dia cari Mekah dalam keadaan ketakutan. Dalam keadaan ketakutan kerana orang Islam tidak ramah di masa itu. Lalu dia tanya seorang-seorang, akhirnya terdapat kalangan seorang sahabat yang masuk Islam, berani bawa dia dan menemui Nabi SAW. Lalu dia masuk Islam dan dia minta nak beritahu dia masuk Islam, dan Nabi beritahu kepadanya ini bahaya, masih dalam keadaan bahaya. Tiba-tiba dia pergi dekat Kaabah, dia mengisytiharkan dirinya masuk Islam, dan diketahui dia masuk Islam. Lalu dia dipukul beramai-ramai, dipukul oleh orang musyrikin sehingga dalam keadaan yang tenat. Lalu salah seorang daripada orang kafir itu mengatakan bahaya pukul dia, kerana dia adalah daripada Bani Ghifar. Bani Ghifar ni ialah jalan laluan Quraisy. Nanti kalau kita keluar, kita diserang oleh anak beranak dia, Bani Ghifar. Lalu Abu Dzar dibebaskan. Abu Dzar seorang sahabat yang disayangi oleh Nabi SAW. Dia disayangi oleh Nabi. Apabila Nabi melantik orang-orang lain memegang jawatan, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi penglima tentera, ada yang jadi hakim, ada yang jadi guru, dia tidak dilantik. Tak dilantik. Lalu dia berjumpa dengan Nabi, wahai Rasulullah, pasal apa tak lantik saya? Orang lain lantik belaka, orang lain dilantik
jadi macam-macam, jadi ketua, jadi pemimpin, jadi tu, jadi ni. Saya tak dilantik. Lalu Nabi kata, ya Abu Dzar, innaka la dhaif wa innaha la amanah wa innaha yaumal qiyamati la nadamah. Wa ya Abu Dzar, mu ni lemah. Aku tengok mu ni lemah, seorang yang lemah. Sebab tu aku tak lantikmu. Mu ni seorang yang lemah, di mana memegang jawatan adalah amanah dan membawa penyesalan pada hari kiamat kelak, kata Nabi ke Abu Dzar. Mu ni lemah, aku tak latihmu. Ini adalah amanah. Kalau aku latihmu, mu sesal hari kiamat. Maka Abu Dzar pun tak apalah. Dan dia mengkritik Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Zaman Sayyidina Uthman jadi khalifah. Dan Nabi menyebut, kesian Abu Dzar, hidup keseorangan, mati keseorangan, dibangkitkan dalam keadaan keseorangan, kata Nabi. Itu disebut dalam hadis. Kesian Abu Dzar, mati seorang, kemudian kubur seorang, dibangkit dalam keadaan keseorangan, kata Nabi. Dan zaman Sayyidina Uthman, zaman negara Islam meluas, harta negara banyak. Lalu dia mengempen supaya sedekah yang disunatkan menjadi wajib. Zakat sudah diwajibkan, ada kharaj, ada jizyah. Sedekah nak suruh jadi wajib juga. Ini tak betul. Oleh kerana sedekah suruh jadi wajib, maka ramailah orang-orang miskin setuju dengan dia. Orang miskin setuju dengan dia lah. Orang minta sedekah, orang malas kerja, setuju dengan dia. Lalu Sayyidina Uthman mengambil tindakan, Abu Dzar dibuang daerah. Dibuang daerah kerana dia membawa satu ajaran yang boleh memesongkan orang lain. Sedekah yang disunatkan dia kata wajib, nak kata wajib, itu tak kena. Sayyidina Uthman terus mengambil tindakan, buang daerah. Buang daerah di luar daripada Madinah, di Rabdah. Dan dia mati seorang sungguh, sebagaimana disebut oleh Nabi SAW. Isteri dia bersama dengan dia, kemudian isteri dia tak ada, mati seorang. Nabi sebut dia mati seorang sungguh. Di sana ada sahabat-sahabat Nabi yang salah ijtihad. Dia sahabat Nabi, sebab tu Nabi tak latih dia jadi pemimpin. Tak latih jadi pemimpin. Nabi kata, ya Abu Dzar, innaka la dhaif wa innaha la amanah wa innaha yaumal qiyamati la nadamah. Wahai Abu Dzar, mu ni lemah, aku tak lantikmu. Kalau aku lantikmu, ini amanah dan membawa sesal pada hari kiamat. Ada sahabat-sahabat yang Nabi tu hantar, tak disoal. Sayyidina Abu Bakar dihantar untuk menjalankan tugas. Abu Ubaidah dihantar untuk menjalankan tugas. Sayyidina Ali dihantar ke Yaman untuk menjalankan tugas. Abu Musa al-Asy'ari dihantar ke Yaman untuk menjalankan tugas. Ada sahabat Abdullah bin Abbas dihantar ke Taif untuk menjalankan tugas. Mu'adz bin Jabal Nabi hantar ke Yaman untuk menjadi hakim dan penasihat kepada Abu Musa al-Asy'ari. Nabi soal dulu, interview. Sekarang ni kata interview, temu juga. Nabi soal, wahai Mu'adz, sekiranya datang apa-apa masalah, bagaimana mu nak selesaikan masalah itu? Kata Mu'adz, saya selesaikan dengan kitab Allah. Kalau tak ada dalam kitab Allah, dalam Quran, bagaimana? Saya selesaikan dengan sunnah Rasulullah. Kalau tak ada sunnah Rasulullah, bagaimana? Mu'adz kata, ajtahidu wala alu. Saya berijtihad, saya mengkaji dengan mendalam dan saya tidak menyeleweng, kata Mu'adz. Lalu Nabi tepuk bahu Mu'adz, satu rakyat tepuk dada Mu'adz. Alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulullah bima yurdi Rasulullah. Segala puji Tuhan yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasulullah apa yang diridai oleh Rasulullah. Kemudian Nabi kata, wahai Mu'adz, mu pergi ke Yaman. Di sana ada golongan ahli kitab.
Ada golongan yang bukan Islam, mereka adalah ahli kitab, yang tahu kitab. Mula-mula ajak dia masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ajak tu dulu. Setelah dia mengucap 2 kalimah syahadah, dia masuk Islam. Beritahu ke dia, wahai Muaz, Allah mewajibkan sembahyang 5 waktu sehari semalam. Setelah dia menunaikan sembahyang 5 waktu, beritahu kepada dia, Allah mewajibkan kepada orang-orang yang kaya diambil sebahagian hartanya untuk dibahagikan kepada mereka yang berhak, iaitulah zakat. Beritahu ke dia, dan kamu jangan zalim. Ittaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Takutlah kamu akan doa orang yang kena zalim, kerana tidak ada dinding di antaranya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya bila mau ambil zakat, jangan kamu rapah ikut suka dia nak beri hak mana-mana. Jangan kamu ambil lebih, beritahu zakat banyak ni biar dia beri hak mana. Jangan mu tunjuk hak ni pilih menatang hak gemuk-gemuk, hak dia sayang. Jangan. Ittaqi da'watal mazlum, takut doa orang yang kena zalim. Walaupun ambil zakat, kadang-kadang zalim terhadap orang. Itu dalam bab zakat. Begitulah juga dalam bab-bab lain. Ini pesan Nabi kepada Muaz bin Jabal. Ini sahabat yang ada kemampuan, yang ada kebolehan. Abu Dhar ni, walaupun dia tidak memegang apa jawatan, dia ingat kepada beberapa hadis Nabi SAW. Di antaranya hadis yang panjang yang kita baca pada hari ini. Abu Dhar menceritakan bahawa Nabi SAW meriwayatkan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, Allah Ta'ala kata, wahai hamba-hambaku, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku haramkan zalim berlaku daripada diri aku. Menunjukkan adil sifat yang wajib bagi Allah, zalim sifat yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Ada tak dalam sifat 20? Tak ada. Kita baca sifat 20, tak ada adil ni. Sifat 20 ni contoh je. Jangan duduk ingat sifat Tuhan 20 tu je. Duduk gonyek 20 tu lah. Duduk hafal 20 tu, hak lain tak ada dah sifat Tuhan. Ini tak kena. Semua sifat kesempurnaan adalah sifat Allah SWT. Di antaranya ialah adil, rahmat, penyayang, itu sifat Allah Ta'ala. Redha, sifat Allah Ta'ala. Murka, sifat Allah Ta'ala. Murka pada orang yang kafir, yang zalim, itu sifat Allah Ta'ala. Banyak sifat-sifat yang kita tak baca dalam sifat 20, tak terhingga sifat Allah Ta'ala. Di antaranya ialah mustahil bagi Allah zalim. Hadis menjadi dalil. Aku haramkan zalim itu berlaku pada diriku. Yang mustahil bagi Allah Ta'ala bersifat dengan zalim. Allah Ta'ala tu wajib adil. Di antaranya hukum orang bunuh orang kena bunuh, orang curi kena gerak tangan. Adil. Tak boleh kata Allah Ta'ala tu zalim. Jangan. Tak boleh. Orang berzina rejam kalau sudah kahwin. Belum kahwin sebab 100 kali. Yang kata zalim, tak boleh. Mustahil bagi Allah itu zalim. Allah Ta'ala mengharamkan riba, menghalalkan jual beli. Itu adil Allah Ta'ala. Kan riba ni zalim, makan harta orang dengan cara menipu melalui riba, menindas. Allah Ta'ala mengharamkan zalim ke atas diri dia sendiri. Waja'altuhu bainakum muharrama, dan aku jadikan haram kepada kamu. Allah Ta'ala memberi amaran, haram kepada kamu berlaku zalim. Fala tazalamu, maka jangan kamu berlaku zalim sesama kamu. Jangan zalim sesama kamu. Sesama kamu tu dalam keluarga kamu, dengan isteri kamu, anak-anak kamu, keluarga kamu, jiran kamu. Kamu jadi hakim, kamu jadi pegawai daerah, jadi penghulu, jadi JKK, jadi ketua kapung, jadi apa,
Apa saja jawatan yang kamu pegang, tidak boleh zalim terhadap orang. Apa makna zalim? Zalim ialah meletakkan sesuatu tidak kena pada tempat. Adil meletakkan sesuatu kena pada tempat. Pada tempatnya mengikut hukum syarak, bukan mengikut hukum akal kita. Mengikut hukum syarak, ini dia, ini adil. Hukum syarak, bukan ikut hukum akal. Kalau ikut hukum akal bercanggah dengan syarak, zalim, salah. Ini kena faham, kena ikut hukum syarak. Jangan kamu berlaku zalim terhadap kamu sesama kamu. Kullukum dhalun illa man hadaituh fastahduni ahdikum. Semua kamu ni sesat, walaupun kamu cerdik, kamu bijak, kecuali orang yang aku beri petunjuk, beri hidayah pada kamu. Di sinilah kita disuruh ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang betul, minta hidayah daripada Allah. Kalau tak ada hidayah daripada Allah, sesat. Ada golongan alim, ulama-ulama ahli kitab, alim, tahu kitab, tahu Nabi SAW, tahu tanda-tanda yang ada pada tubuhnya. Tengok depan Nabi, betul, ini Nabi sungguh, tapi tak dapat hidayah. Tak dapat hidayah. Termasuk iblis. Iblis ni cerdik, tahu macam-macam, tahu belaka. Tuhan angkat ke langit, tengok syurga, tengok neraka. Sesat iblis. Kita tak tengok syurga neraka, dia tengok dah syurga neraka. Sesat, tak dapat hidayah. Kerana apa? Kerana dia sombong. Kalau orang tu cerdik, berasa dia cerdik sangat, bijak sangat, orang lain bodoh belaka, maka dia tak dapat hidayah daripada Allah. Tak dapat petunjuk, jadi penyembah berhala, penyembah harta, cerdik tipu orang. Orang kata cerdik tak boleh tupang, bodoh tak boleh buat kira. Cerdik orang tak boleh tupang dia dengan cerdik dia. Cerdik menipu orang. Tak dapat hidayah, mintalah petunjuk, aku beri petunjuk kepada kamu. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuh fastat'imuni ut'imkum. Wahai hamba-hambaku, semua kamu ni lapar, tak ada makanan, malaikat orang yang aku beri makan kepadanya. Mintalah makanan daripada aku beri kepada kamu. Tuhan suruh kita minta rezeki daripada dia. Tuhan suruh minta rezeki, minta makan yang halal, makan halal yang baik. Ada setengah tu tak boleh minta dengan Tuhan, tinggi martabat, tak usah minta. Ni tak pakai ilmu, tak pakai. Ilmu tak pakai, ilmu salah tu. Tasawuf salah ini. Tasawuf tidak boleh bercanggah dengan hadis, tak boleh bercanggah dengan Quran, tak boleh bercanggah dengan apa yang diamal oleh Nabi SAW. Dia tak boleh tinggi pada sahabat Nabi, tak boleh tinggi pada Nabi. Kalau tinggi martabat dia lebih pada Nabi, boleh selok kain, boleh telanjang, tinggi tasawuf dia. Itu tak boleh. Itu orang otak tak betul. Tinggi tasawuf dia. Sebab dia hakikat. Siapa hakikat tak pakai baju, tak apa. Itu tak ada marwah. Tak boleh jadikan contoh dan tuladan. Ini kena faham. Memanglah ada orang tu, ruh dia baik tapi akal dia bodoh. Ada akal dia bodoh, ruh dia baik, akal dia bodoh. Jangan ikut hak bodoh ni. Jangan. Mesti kita ruh, kita punya marwah tinggi, ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Semua kamu adalah lapar, malaikat orang yang aku beri makan pada dia. Mintalah makanan daripada aku, minta rezeki. Ada orang tu makanan ada cokoh depan dia, tak lalu nak makan. Pitih banyak, beli makanan macam-macam, tak lalu nak makan. Nak makan tak boleh. Makan-makan berasa pahit. Makan-makan masuk, mutuh balik. Yang makan orang lain. Pitih-pitih dia orang lain makan. Ini dia. Bukan jadi rezeki dia. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautuh
wahai hamba-hambaku, semua kamu bertelanjang. Dilahirkan dari perut ibu dalam keadaan bertelanjang. Tak ada orang beranak pakai baju, tak ada. Dilahirkan dalam keadaan telanjang. Malaikat orang yang aku beri pakaian kepadanya. Pakaian adalah rezeki daripada Allah. Maka mintalah pakaian daripada aku. Ada orang tu kita beri duit riba ke dia, duit haram. Dia tidak boleh makan duit ini, beli lipa. Pakai wak beli lipa ada apa? Lipa pakar. Pakar. Sebagaimana makan tak boleh haram, pakar tak boleh haram juga. Walaupun jadi lipa benda yang haram, haram. Tak boleh. Ada apa dia buat pakar lipa? Kita nak makan kedarah, kita pakar dia heret atas tanah. Apa yang disebut ialah manfaat. Ini rezeki. Mintalah pakaian, aku beri makan, aku pakar pada kamu. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, kamu melakukan dosa di waktu malam dan siang. Tiap-tiap orang manusia mesti ada dosa. Galik-galiknya memikir. Galik-galik memikir. Tengah-tengah semayang ingat ke lembu. Tengah semayang ingat ke benda macam-macam. Ingat benda tak molek tengah semayang. Ini dalam hati yang zahir pula kadang-kadang tak tersedar dia buat benda-benda yang diharamkan. Wahai hamba-hambaku, kamu melakukan kesalahan dosa di waktu malam dan siang. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Aku mengampuni dosa-dosa semuanya. Fastaghfiruni aghfir lakum. Mintalah ampun kepadaku, aku ampunkan dosa kamu. Di mana keampunan Allah sangat luas. Dihuraikan oleh hadis-hadis yang banyak. Di antaranya, wahai hamba-hambaku, sekiranya kamu datang kepadaku dengan dosa sepenuh langit, banyaknya dosa daripada bumi sampai ke langit, rapat ke langit dosanya. Kalau kamu minta ampun kepadaku, aku ampunkan dosamu. Aku ampunkan, beri keampunan sepenuh langit juga, Tuhan jawab. Ini dia. Kalau orang tu berdosa, kena istighfar, jangan putus asa. Dibuka pintu taubat sehingga nyawa sampai ke halkom. Selagi nyawa tak sampai ke halkom, Tuhan terima taubat dengan syarat tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Mesti la ilaha illallah, tak ada Tuhan yang sebenar malaikat Allah, tidak syirik. Kalau orang tu tak syirik, dosa banyak mana sekalipun, dia istighfar dengan syarat-syaratnya, diampun oleh Allah Ta'ala. Dia buka pintu taubat selagi nyawa belum sampai ke halkum. Disebut dalam hadis yang lain pula, ada hamba-hambaku, Tuhan kata, dia buat dosa, lalu dia sedar, dia pun beristighfar. Dia tahu dia ada Tuhan yang mengampunkan dosanya. Aku ampunkan dosanya. Tiba-tiba buat dosa pula, Tuhan kata. Ada hadis, buat dosa pula. Lepas tu dia sesat, istighfar. Dia kenal rupanya dia ada Tuhan mengampunkan dosa, aku ampunkan dosanya. Tiba-tiba buat pula dosa tu, Tuhan kata. Kemudian beristighfar, dia sesat. Dia tahu ada Tuhan yang mengampunkan dosanya, aku ampunkan dosanya. Tuhan kata, dia buat dosa, aku ampunkan dosanya. Disebut dalam hadis kursi. Selagi nyawa belum sampai ke halkom, kita beristighfar. Walaupun berulang kali dosa tu dibuat, dengan ikhlas, jangan kita buat main-main dengan istighfar. Istighfar sungguh. Tiba-tiba buat dosa, Tuhan ampunkan dosa. Ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, kamu tidak boleh mencapai untuk memberi mudarat kepadaku, lalu kamu dapat memberi mudarat kepadaku. Dan kamu tidak boleh mencapai untuk memberi apa-apa manfaat kepadaku, lalu kamu memberi manfaat kepadaku. Tidak ada siapa yang boleh lawan Tuhan. Nak lawan Tuhan tak boleh. Tak siapa mudarat pada Tuhan. Nak beri hadiah ke Tuhan, Tuhan tak terima hadiah. Tak terima hadiah, Tuhan terima amal yang soleh. Tuhan beri pahala balik ke kita. Tuhan tidak berhajat pada makan, tak berhajat pada minum,
tak hajat pada duit. Tuhan suruh kita membelanjakan duit, tolong orang. Belanja, Tuhan beri pahala. Di mana duit, Tuhan tak berhajat pada duit kita. Nak lawan Tuhan, nak derhaka ke Tuhan, tak beri apa-apa mudarat. Wahai hamba-hambaku, kalau sekiranya yang awal kamu dan akhir kamu, manusia kamu dan jin kamu berada dalam keadaan paling takwa, orang yang paling bertakwa kepadaku, tidak menambahkan kerajaanku sedikit pun. Kalau sekiranya manusia yang pertama Adam, sehingga manusia yang paling akhir, akhir sekali belum kiamat, semua beriman, semua bertakwa, bertakwa paling tinggi takwanya. Jin yang pertama, jin yang paling akhir, dikumpulkan semua manusia dan jin ini, semua bertakwa kepada Allah, tidak menambahkan kerajaan Allah sedikit pun. Macam itulah juga Allah, di mana pahala takwa tu balik kepada manusia dan jin yang bertakwa kepada Allah. Begitulah kalau sekiranya awal kamu, akhir kamu, manusia kamu dan jin kamu berada dalam keadaan yang paling jahat, pakat jahat belaka. Manusia pakat buat jahat, jin pakat buat jahat. Manusia yang pertama, hak mati dah, hak hidup, hak akan datang, capur semua sekali. Manusia dan jin semua lawan Allah Ta'ala, tidak mengurangkan kerajaan Allah sedikit pun. Macam itulah juga Allah yang maha besar, maha berkuasa, maha suci daripada segala kekurangan. Wahai hamba-hambaku, kalau sekiranya yang awal dan akhir kamu, manusia dan jin, berada di satu tempat, semua manusia, manusia yang pertama Adam, manusia yang paling akhir sekali sebelum kiamat, jin yang pertama, jin yang paling akhir, duduk satu tempat mitok dengan Allah Ta'ala. Mitok lah, mitok apa pun, Tuhan beri semua, beri semua, tidak mengurangkan sedikit pun apa yang ada pada Allah Ta'ala. Sebagaimana diceluk jarum dalam lautan yang luas. Celuk jarum dalam gelah pada kurang, ni celuk jarum dalam lautan yang luas, tidak mengurangkan sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, semua amal kamu, amal yang baik yang kamu buat, wahai jin dan manusia, aku simpankan pahala amal itu, aku taruh di sisi aku tak ambil faedah sikit pun, dan aku pulangkan kepada kamu pada hari kiamat kelak. Hari kiamat kelak aku balik pada kamu, boleh kamu. Barang siapa yang buat baik, dia muhasabah, dia kira diri dia sendiri, dia berasa baik, maka hendaklah bersyukur pada Allah Ta'ala, jangan puji diri. Bila dia sedar dia ni banyak dah buat baik ni, alhamdulillah, puji Allah Ta'ala. Jangan duduk sebut depan orang, baik saya ni, bodoh, jadi bodoh pula. Bagus saya ni, cerita apa kau orang. Puji Allah Ta'ala, alhamdulillah. Kalau sekiranya dalam keadaan yang jahat, tiba-tiba buat dosa banyak, maka kita cela diri kita sendiri, mengaku, wahai Tuhan, saya zalim diri saya sendiri, saya ni bodoh Tuhan, saya ni jahat wahai Tuhan, saya ni berdosa wahai Tuhan, ampunilah saya. Jangan cela, malaikat diri kita sendiri, dan minta ampun. Allah Ta'ala mengampunkan dosa. Mengikut Sa'id bin Musayyab, ialah seorang alim tabi'in, yang terkenal. Sa'id bin Musayyab, dia ni menantu ber Abu Hurairah. Kata Musayyab, Abu Idris Al-Khawlani, Abu Idris ni termasuk dalam Mukhadram, orang yang masuk Islam akhir dan tak sempat berjumpa dengan Nabi SAW. Dia tak sempat berjumpa dengan Nabi, Abu Idris Al-Khawlani. Dan ketika berlakunya peristiwa murtad di Yaman, Tulaihah Al-Ansi, Tulaihah ni murtad, mengaku jadi Nabi. Tulaihah mengaku jadi Nabi. Lalu Abu Idris Al-Khawlani
mengatakan ini kafir, mengaku jadi nabi, tak boleh, murtad. Lalu Talihah yang menguasai Yaman bermaksud tangkap Abu Khulani, capok dalam api, bakar dok anguh. Lalu pengikut dia kata bahaya ni, lepas hala dia pun dihalau dan pergi ke Madinah, duduk congok dalam masjid seorang, duduk sandur di tiang. Sayyidina Umar pun mari. Sayyidina Umar kata, mu daripada mana? Daripada Yaman. Mu dengar tak cerita ada orang dia lawan orang ngaku jadi nabi, nyetapuk dalam api, dok anguh. Dia kata dengar cerita dah apa nama ni, macam mana cerita? Awak daripada Yaman? Saya daripada Yaman. Awak ke? Ya, saya. Dia tak mengaku, ya saya dah mahu kata alhamdulillah, Tuhan yang telah mengizinkan aku tengok umat Muhammad, orang yang diberi kelebihan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dibakar dalam api tak anguh. Sayyidina Abu Bakar ambil dia pipih, jumpa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah. Abu Idris Al-Khawlani ini, bila dia baca hadis yang kita baca ni, dia berdiri atas lutut kerana menghormati hadis ini, menganggap hadis ini sangat besar maknanya. Dia baru duduk congok, berdiri atas lutut menghormati hadis ini. Dan kata Imam Ahmad bin Hanbal, iaitulah Imam Mazhab Hanbali, anak murid pada Imam Syafi'i. Ahmad bin Hanbal ni Imam Mazhab Hanbali, anak murid Imam Syafi'i. Anak murid Imam Syafi'i, dan pengikut dia ni banyak mazhab Wahabi. Orang kata Wahabi ni pengikut Ahmad bin Hanbal ni lah. Ahmad bin Hanbal lah. Jangan duk kata sesat. Dia kata sesat pula Wahabi ni. Ni anak murid Ahmad bin Hanbal ni, pengikut Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i semayang Fatihah baca bismillah. Ahmad bin Hanbal tak baca bismillah. Maka Tuan Imam Masjid Mekah, Masjid Madinah tak baca bismillah. Tak baca bismillah. Jangan kata Wahabi sesat. Tu tak kena. Ini pengikut Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali. Kata Ahmad bin Hanbal rahimahullah, tidak ada hadis yang lebih hebat daripada hadis ini yang diriwayatkan ahli Syam, penduduk Syam. Ini hadis yang sangat besar maknanya, yang disebut oleh Imam Nawawi dalam hadis 40, kerana makna dia sangat hebat. Wallahu a'lam.